Saya minta maaf sahabat-sahabat yang dah naik ni. Saya nak bagi peluang kepada seorang YouTuber yang saya selalu tengok dan saya minat sungguh, iaitu Captain Rish. Rais. Assalamualaikum, Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi Kita rais kita wabarakatuh. insyaAllah. Allahu Wassalamualaikum Akbar. warahmatullahi. Allah syok dengar Kejut saya. suara. Oh, saya tengah makan Maggi tadi Ustaz. Tiba-tiba Ustaz Allah ya onkan saya pula. salam. Allahu Akbar. Alamak. Oh, memang saya tak boleh buka kamera eh? Uh, Okey, saya boleh Takkan buka tak kamera. cukup 1,000 lagi. Sekejap eh. Ha, okey dah boleh nampak kot saya. Tak boleh Sekejap. nampak lagi Kita kat sini tak Sorry, nampak lagi ni. Ustaz. Kita nak Ini tengok ni Captain kita ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Padu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahu Akbar. warahmatullahi. First time Ustaz, saya dapat bercakap dengan Ustaz. Selalu saya tengok video-video Ustaz. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Saya juga selalu tengok video-video Allah Cap Ustaz, kita ni. jangan macam tu Ustaz. Saya biasa-biasa je Ustaz. Allahu Akbar. Okey Ustaz, Ya, silakan. tujuan saya request naik live ni atas kapasiti saya ni, orang kata di kalangan penonton lah, di kalangan netizen. Saya bukanlah orang yang pakar dalam bidang agama, pakar dalam bidang undang-undang. Cuma apa yang menjadi kerisauan saya adalah Ustaz ada penyokong Ustaz, dan tak mustahil juga dalam penyokong tu ada yang taksub kepada Ustaz juga. Sama Pasti. juga dengan Abang Yusof Azmi pun ada follower dia, dan ada juga yang taksub dengan Abang Yusof Azmi. Begitu juga dengan Habib Omar, ada yang minat, ada yang mengidolakan, tapi tak mustahil juga ada yang taksub juga. Jadi bila nampak Ustaz bagi Ustaz punya pandangan, lepas tu Abang Yusof Azmi pun ada pandangan dia dan sebagainya, tak kisahlah mana yang betul, mana yang tidak betul. Dan macam saya sendirilah, pandangan saya nampak Ustaz banyak bagi ilmu dan sebagainya lah, ikut cara Ustaz lah. Dan Abang Yusof Azmi pun banyak kita tengok tolong orang-orang Melayu, tolong orang-orang Islam yang kena tindas dan sebagainya. Tapi bila jadi macam ni, kita tengok yang pentaksub ni masing-masing, orang kata, bergaduh di kalangan masing-masing lah. Bergaduh di kalangan masing-masing. Dan itu yang menjadi kerisauan saya di akhir zaman ni, yang kita tengok yang pentaksub ni yang seronok ni Ustaz. Seronok, berkelahi, semua buka aib Ustaz. Oh, yang Abang Yusof Azmi buka aib, oh ini, itu, ini. Jadi, cadangan saya lah, sebab Ustaz pun adalah orang yang saya hormati juga. Abang Yusof pun adalah orang yang saya hormati juga. Habib Omar juga seorang agamawan juga. Jadi cadangan saya Ustaz, kalau Ustaz tak nak ikut pun tak ada masalah. Kalau boleh benda-benda yang melibatkan agama dan sebagainya ni, boleh tak kalau diselesaikan dalam keadaan tertutup? Maknanya tak kisahlah kalau terpaksa Ustaz buang ego, pergi jumpa Abang Yusof Azmi tu, cakap kita tak nak yang bawah-bawah ni berbalah. So apa kata kita cari satu titik persetujuan, lepas tu bila dah settle, barulah buat sidang media ke, bagi tahu okey sebenarnya semua ni kita dah ada penyelesaian dia. Sebab daripada Ustaz start live tadi, saya tengok masa Abang Yusof Azmi tengah live sidang media pun saya tengok, Ustaz live dekat TikTok, dekat Facebook, dekat ni semualah platform. Yang komen-komen ni Ustaz, Masya Allah Ustaz. Saya tengok pun Allahu Akbar. Ada yang mengaku, okey, saya pengikut Habib tapi maki-maki Ustaz. Dah orang cakap pula, ini ke yang Habib ajar? Dah buruk pula nama Habib Omar. Ada yang cakap, saya pengikut Ustaz Syahabuddin. Oi, maki-maki. Dah buruk nama Ustaz. Sama juga ada yang pengikut, oh saya ni memang follower Abang Yusof Azmi. Oi, maki. Dah buruk nama pula Abang Yusof Azmi. Jadi, okey, yang berkenaan dengan reaction yang Ustaz buat lah. Okey, kalau semua nak tahulah. Saya pun tengok juga. Okey. Dan ada yang reaction Ustaz yang saya setuju sebab saya dapat ilmu. Ada kadang-kadang yang macam, Ustaz ni biar betul ni reaction dia macam ni kan. Nampak macam gelak-gelak macam tu kan. Tapi sebab saya tak nak jadi orang yang nak mencetuskan satgi saya komen bawah-bawah tu. Oh, sokong. Oh, ni tipu. Jadi saya berdiam diri saja. Sebab saya rasa saya pernah dengar macam tu lah, ada hadis ke apalah, kalau kita tak boleh berkata-kata yang baik, seeloknya diam. Jadi itu pendekatan yang saya ambil lah. Jadi cadangan saya, sebab saya, alamak, saya ni tak tahulah, lepas arwah ayah saya meninggal Ustaz, saya hari-hari saya fikir,
anytime saya mati, esok saya mati, lusa saya mati. Jadi macam orang kata, orang Kedah cakap dia tak berapa nak manis Ustaz, nampak kalangan kita ni kan. Mungkin yang korang-korang pun nampak yang tengah komen-komen dekat TikTok, saya tengah tengok dekat TikTok ni, mungkin yang tengah-tengah segar ni korang nilaikanlah sendiri. Siapa yang komen-komen ni kan. Okey, dia kalau dialog tu secara ilmiah dalam keadaan aman, masing-masing tukar pendapat dan berakhir dengan satu persetujuan, tak ada masalah. Tapi kita tengok sekarang ni, dan saya rasa Ustaz sendiri pun dah rasa dia punya kepanasan dia kan. Yang Abang Yusof Azmi macam ni, Ustaz macam ni pula kan. Jadi bila benda ni semakin panas, yang bawah-bawah ni yang seronok Ustaz. Oh, bertekar. Jadi kita dah lah dari sudut politik je. Dari sudut politiknya kita dah pecah belah Ustaz. Yang geng-geng Melayu Islam ni, takkanlah dalam agama pun kita nak nampakkan lagi kita pecah belah. Jadi itulah, insya-Allah saya akan cuba reach out juga dekat Abang Yusof Azmi. Sebab saya pun ada macam ni, apa dia, Cap, isu dia, saya ni tak ada masalah untuk bersembang dengan Abang Yusof Azmi. Saya cuma agak pelik sikit, Cap. Sebab dalam DM, pasal apa saya kata kalau abang tak nak jumpa dengan saya ke rumah saya, jomlah kita buat live call sekarang. Dia tak terima. Dia tak mau. Saya bimbang. Dia nak publicity sahaja. Sehingga dia perlu letak kamera ataupun sebagainya. Kalau kita nak settlekan, saya boleh settle. Bahkan saya dah sebut dah. Maksudnya saya mendahului dalam bab ni. Saya bersedia untuk bersembang dengan beliau bahkan secara tertutup. Kalau dah video call secara peribadi, maksudnya tertutup lah tu. Tapi dia tak mau benda ni berlaku. Jadi mungkin Cap boleh tolong saya untuk sembang dengan Abang Yusof Azmi. Sebab saya betul, saya pun macam Cap juga. Saya ni hormat dia. Sampai sekarang, tidak kurang sedikit pun. Saya kata bahawa kalau dia nak sembang dengan saya, sembang teruslah dengan saya kan. Tak, kalau nak sembang, nak buat kamera, baik kita buat live YouTube. Sebab sama juga, kamera juga. Jadi yang penting kita saya yang penting macam kita ada isu dengan Tok Singa dulu. Tok Singa dulu, Cap. Teruk, Zat. Tahu. Ingat gila. Tapi bila kita dialog, best. Saya boleh dengar apa yang Tok Singa sebut secara sepenuhnya. Dia nak kritik saya, bahkan dia nak kutuk saya. Tak apa, tak ada masalah. Sebab saya dah bagi ruang kepada dia untuk bercakap. Dan dia juga terpaksa untuk mendengar apa yang saya nak sampaikan kepada dia, termasuk saya nak kritik dia dalam ruang yang saya ada seperti mana yang saya beri kepada dia tadi. Jadi pada saya, Cap, dialog ni dia bukan semesti dialog akademik. Maksudnya dialog keluar dalil lah apa semua. Tak. Tetapi kita nak, isu ni ada masalah. So kita settlekan dengan cara kita buat live. Sebab ini bukan kaitan dengan saya dan Yusof Azmi saja. Sebab kami tak ada masalah peribadi. Tetapi isu ni apabila dia melibatkan orang awam. Macam Cap sebut tadi, ni kat bawah ni. Jadi kita nak bagi orang yang semua ni dapat tengok. Dapat tengoklah saya bersama dengan Yusof Azmi. Dalam satu perkara yang mungkin kita saling berbeza pendapat. Tetapi kita dapat berbincang. Itu adalah satu benda yang bagus yang kita boleh kempen kepada orang ramai. Biar kita berbeza pendapat tapi kita boleh berbincang. Macam Cap tengok video saya. Ada yang Cap setuju, ada Cap tak setuju. Sebab dalam projek kita memandai umat dengan ilmu, kita bukan mahu untuk bagi orang setuju dengan semua saya punya kenyataan. Boleh bahkan sangat digalakkan untuk tidak setuju dengan saya. Dan itu berlaku kepada semua orang. Jadi kalaulah kita boleh susun untuk satu dialog harmoni lah, kalau tak sebut dialog akademik, dialog harmoni antara saya dan juga Yusof Azmi dekat media sosial. Sebab benda ni kat media sosial. Nanti pun Yusof Azmi akan keluarkan kat media sosial juga. Ustaz, saya boleh bagi contoh dululah. Silakan. Tahun 2021 lah, ada isu sikit saya dengan Caprice. Kalau Ustaz kenal lah. Saya rasa semua pun kenal lah Caprice. Okay, di mana isu itu, Caprice dia ada buat satu posting yang seakan-akan menyindir Angkatan Tentera Malaysia. Time tu banjir teruk dekat Selangor, yang dia kata mana aset-aset apa semualah. Dan saya buat reaction lah, saya marah lah. Okay, walaupun orang ramai yang tak suka saya dan ramai juga orang yang tak setuju dengan Caprice lah. Tapi saya nampak Caprice ni dia satu yang bagus, dia jenis suka settle depan-depan. Dia bawa saya, dia cakap dekat saya, dia cakap kita jumpa depan-depan, kita tak payah buat live, biar kita settle antara kita. In the end, biar orang tahu kita dah berdamai, cukup. Jangan jadikan pertelingkahan kita ni, kita tunjuk depan orang,
kita berdebat, kita tunjuk dekat orang, nanti bawah-bawah ni yang dapat impact dia Ustaz. Saya tahu, saya nampak Ustaz punya niat tu betul. Okey, macam Ustaz bagi contoh dengan Tok Singa. Okey, tapi Ustaz kena faham. Tok Singa adalah orang lain, Abang Yusof Azmi adalah orang lain. Betul. Okey, Setuju. dan dua-dua sekarang ni orang social media. Dan macam saya tengok live Abang Yusof Azmi, saya tengok Ustaz punya live pun masing-masing dah naik panas dan saya rasa dah nampak masing-masing pun dah ada ego masing-masing dah. Okey, dan di zaman social media ni kita tengok Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada kita jika kita ada perkara-perkara yang tak elok dalam hati kita. Allahumma amin. Itulah, itu yang saya nampak. Saya tahu Ustaz dengan Abang Yusof Azmi masing-masing orang kata bukan nak panjangkan lah. Kita nak berdamai, kita nak cari satu kata sepakat, tapi itulah cadangan saya disebabkan daripada apa yang saya tengok komen apa semua ni kan. Saya rasa lagi baik kot. Saya rasalah pandangan peribadi saya lagi baik kalau settle dulu. Okay, lepas dah settle tu nak buat press conference, dua-dua ada dekat situ, masing-masing declare, ini part Abang Yusof Azmi, ini part Ustaz. Saya ada satu request. Kalaulah contoh Cap boleh tolong sampaikan kepada Abang Yusof Azmi. Okey. Saya bersedia untuk video call saja dengan dia. Maknanya personal lah. Ya, personal. Okey. Saya bersedia untuk video call saya dengan dia dan saya tidak akan rekod dan dia pun tidak akan rekod. Kita akan sembang dekat situ. Saya akan setuju sangat-sangat yang tu. Kalau dia boleh, saya memang dah setuju sebelum ni lagi dan saya galakkan untuk dia setuju lagi. Kenapa Kalau dia datang, maksudnya kalau dia nak video call dengan saya, bila-bila masa pun boleh. Kalau jumpa? Kalau jumpa ni saya bukan apa sebab dia ada kes. Dia ada kes? Dia ada kes. Kes apa tu? Jadi saya malas nak jadi isu panjang. Jadi senang macam ni dulu. Tak payah kita Saya jumpa rasa, lagi. Ustaz, Tak apa, kita jumpa Ustaz, kemudian. Ustaz. Kita jumpa kemudian. Kita buat video call dulu. Video call tak ada masalah. Ustaz, sebagai orang yang pernah berjumpa depan-depan dengan Abang Yusof Ustaz, saya rasa mungkinlah disebabkan video-video dan juga komen-komen orang menampakkan Abang Yusof ni seorang yang wah, tapi tak ada Ustaz. Abang Yusof Memang tak ada, tapi cumanya saya pelik sangat. Kenapa dia nak bawa saya pergi dekat Wisma Semboyan? Itu wallahualam lah. Saya yang tu tak saya tahulah. pelik. Itu saya ada keraguan. Cap tahulah kan. Cap memang basic tapi tentera. Ustaz, Ini so Abang fishy. Yusof ni dia untuk dengan kita-kita yang seagama, sebangsa ni, pendekatan Abang Yusof yang saya nampak memang dia akan yang paling lembut punya dulu. Tapi kalau Cap, nak hari kata tu nak yang dia bertelingkah, nak menjerit ke, nak bergaduh ni memang yang paling yang terakhir baju sekali. Itu t-shirt yang saya tu, tahu. Orang sama Islam kat tu. Macam mana? Orang Islam juga tu yang dia pergi tampak budak t-shirt tu, Nepal tu? yang jual t-shirt dia tu. Yang tu wallahualam lah Ustaz. Yang tu saya tak tahulah. Itu Dan suka dia tak boleh kawal mendalam lah. emosi. Saya tak ada masalah. Saya cakap dekat isteri saya. Saya cakap kat dia bahawa saya ni memang tak ada masalah dengan Yusof Azmi. Hari tu, sebab tu saya kata datang rumah saya. Saya siap bagi alamat dekat dia, bang. Itulah dia, kalau nak ikutkan kronologi adab dia tu, kalau orang yang nak jumpa kita tu, dia lah yang kena datang kan. Itu saya faham lah. Tapi dalam keadaan yang macam masing-masing dah Sebab ada tu saya kata, ego kalau ni, macam ni, senang je. Kita buat video call. Video call, senang je video call. Lepas tu kita jumpa, tak ada masalah. Kita buat video call dulu. Kita sembang apa benda. Sebab benda ni penting. Ia melibatkan ramai orang. Macam ni lah, Ustaz. Jadi biar buat video call dulu. InsyaAllah saya cuba usahakan sebab Abang Yusof Azmi ni busy orangnya. DM saya pun kadang-kadang dia reply, kadang-kadang admin dia reply. Saya akan cubalah bagi tahu dia, cakap ada boleh call ke video call ke, tak kisahlah, tapi ada perbincangan antara dua orang yang tak melibatkan siapa-siapa dulu. Okey? Tapi cuma itulah, kalau boleh kita kita buang ego ke apa semualah. Itu tu dia maybe adalah yang salah faham ke. Saya itu sentiasa je sukakan masalah kepada dia. perdamaian. Tak ada apa pun. Bahkan saya tak rasa benda ni bermanfaat pun. Tak ada apa-apa Ustaz. So benda ni benda kecil yang nampak macam orang panjangkan dengan orang komen, orang pula cocok ustaz buat reaction ni. Abang Yusof Azmi nak buat live ni, kita buat live juga. Lepas tu nanti orang pergi pula dekat Abang Yusof Azmi, come on kita lawan ni Ustaz Syabuddin ni. Meletup. Lama nak jadi apa Ustaz? Kan? Betul, setuju. Itulah, itu cadangan daripada saya yang jahil ni. So insyaAllah saya doakan Ustaz dan
Abang Yusof dan Habib Omar dan semualah kita. Woi guys, kita dah akhir zaman ni guys. Korang tak risau ke kalau korang rajin tengok ceramah-ceramah ustaz-ustaz, tak kisahlah siapa pun. Betul, yang katanya kita terpecah kepada berapa ustaz? 73 golongan 73. Oh, dah semakin nampak tau. Wish. Okay, so itulah kita ni lah. Okay. Orang kata ustaz pun jantan, Abang Yusof pun jantan, so kita deal. Tu, InsyaAllah. Tok Singa masuk lah. Tu Tok Singa masuk. Okay, Singa so masuk, saya serahkan Saya kepada... puji banyak Tok Singa ni. Kena bagi Tok kredit Singa, banyak kat saya Tok Singa. Allahu Akbar. Wish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cantik Serban. Saudara Rais, Permata Sakinah, Najib Bacok dan seluruh yang menonton ni lah. Baikkan follower, haters ataupun pro mana-mana pihak lah. Jadi insyaAllah saya tengok dah video ni dan saya pun ada bersemang sendiri dengan sahabat saya Yusof Azmi pada petang tadi insyaAllah. Jadi saya rasa Tuan Syahbudin tak perlu takut lah. InsyaAllah saya pun dah beritahu kepada sahabat saya, jika berlakunya perjumpaan ni, saya akan turut hadir bersama-sama. Dan untuk Cantik Tok Singa. okey, untuk macam Tok Singa kena backup saya lah. Tak macam ni. Kita neutral, kita neutral, kita macam ni. Contoh, okey, macam tadi saudara Tuan Syahbudin beritahu persepsi tentang Yusof Azmi. Bagi Syahbudin je lah Tok Singa. Jangan Tuan. pelik-pelik. Okey, jadi saya kurang setuju sikit. Sebab apa? Memang kami biasa buat kerja sekali, kami biasa pergi terjah ni. Jadi saya rasa saudara Yusof ni, dia kalau dalam bab sama bangsa, sama agama ni, dia bukan macam tu. Dan dia mungkin bukan kata dia nak apa populariti ke, dia memang orang yang dah ada populariti sendiri. Tok Singa boleh tak ajak dia? Maksud Tok Singa datang sekali lah. Maksud kita bagi neutral kan. Tok Singa datang main rumah saya. Kita makan. Saya buat masak elok-elok. Dia macam ni. Dia bila main rumah ni, dia jadi satu benda yang tak apa cantik. Jadi macam ni. Kalau Tuan Syahbudin tak mau pi pejabat dia pun, tak apa. Kita atok satu lokasi yang tak ada menang-menang dengan siapa pun. Tengah-tengah. Jadi macam ni. Okey, tak apa. Jadi macam ni. Okey, saya nak bagi satu cadangan yang baik untuk Tuan Syahbudin. Okey, apa dia? Tuan Syahbudin pi balai, buat report dulu, cover report. Dan saya sendiri akan pastikan perjumpaan ini tidak akan ada satu permasalahan ataupun pergaduhan, dan kita nak settle benda-benda macam ni, kita nak settle bagi, sebab benda ni melibatkan live, melibatkan viral. Yalah. Jadi seeloknya kalau kita sembang cara macam ni pun kita tak cantik. Lebih baik kita berjumpa, mungkin kita lepas ni dan kita tak akan rekod lah. Kita off record lah. Kita tengok dahulu apa yang jangan jenuh, kita off record lah. Saya off record, depa kena off record. Tak apa, dia macam ni. Dua ni sini senang. Duduk on record senang. Paling senang. Duduk on record. Baik record, baik buat YouTube. Tak. Dua-dua buat on record. Sebab apa? Okey, pertama sekali, record ni penting. Saya beritahu sebab record ni satu benda, bukti, betul tak apa Rais? Satu bukti jika ada berlaku pergaduhan, berlaku apa-apa. Jadi benda ni satu bukti yang cukup baik. Jadi kenapa tak buat dekat online ni? Dia nak jumpa kita pun, saya pun teringat jumpa dengan Tuan Syahbudin. Jadi kita jumpa. Apa yang tu saya tak, on the way balik kita jumpa. Kita jumpa, kita sembang elok, kita perbetul balik cerita ni. Sebab tu dia perkara-perkara ni bila berlaku kan, dia macam Rais kata lah, saya pun agak terkesan juga, akan ada rasa jugalah marah. Ni saya cakap, saya gentleman dengan Syahbudin. Saya rasa jugalah macam terkilan apabila Tuan Syahbudin react Habib Omar ni. Saya setuju. Saya tak ada masalah bab tu. Tak. Saya direct. Saya bukan orang yang belakang-belakang cakap. Dan saya tahu, saya kenal Tok Singa. Saya kenal sangat Tok Singa. Lebih kita jujur, sebab apa, saya lepas kita berdialog tu, kita dah berkawan, kita tak ada masalah. Betul. Dan ada perkara saya setuju dengan Tuan Syahbudin, ada perkara yang saya tak setuju, itu normal. Itu normal sebab kita manusia, okey. Jadi saya harap benda macam tu saya pun rasa macam terkilan. Sebab Habib Omar ni kita tahu orang yang sangat berpengaruh, tokoh besar, orang yang sangat dihormati dan orang yang orang kata apa, ulama. Jadi kita rasa macam perkara tu tak seeloknya dibuat sebegitulah. Dan mungkin ini orang kata apa, dia antara setuju dan tak setuju lah. Yalah, cuma perkara tu dia macam ni lah, Tuan Syahbudin. Contohlah, Habib Omar ni dia banyak pengaruh. Pengaruh. Jadi bila kita buat macam ni, mungkin orang... Dia sebenarnya Tok Singa, isu ni isu provokatif. Ya.
Mana-mana isu pun dia adalah isu provokatif. Sama ada daripada pihak saya ataupun daripada pihak Yusof Azmi ataupun daripada mana pihak-pihak yang lain macam pihak Ustaz Wais pun sebenarnya terlibat dalam isu ni. Dia adalah isu provokatif. Saya buat reaction dan saya ajar orang buat reaction yang tu mungkin akan menimbulkan kemarahan sebahagian orang. Orang tak puas hati, dia pengen apa benda ni dia buat reaction ni. Tapi kemudian mereka pun tak tengok apa yang kita react, apa yang kita dah disclaimer dan sebagainya. 3 jam perjalanan video tu. Yang tu yang saya rasa ada keperluan untuk saya nak sembang dengan Abang Yusof Azmi ni ataupun Yusof Azmi ni. Isu dia adalah apa benda yang saya sembang 3 jam tu? Adakah saya ni memang nak menjatuhkan maruah Habib Omar ataupun sebagainya? Bahkan saya ada sebut dekat DM, saya kata moga-moga saya juga mengambil manfaat daripada apa dia Abang Yusof Azmi. Dia macam ni lah, macam ni Tuan Syafuddin yang saya muliakan. Dia macam ni. Bila kita bercakap tentang seorang ni, dia boleh menimbulkan berbagai-bagai kefahaman kepada orang awam. Boleh menimbulkan berbagai-bagai perasaan kepada orang awam. Mungkin kita nak menyampaikan, kita rasa kita betul. Tapi dengan kita orang kata apa, mengambil seseorang itu sebagai contoh, ini akan menimbulkan tidak puas hati. Betul, saya itu setuju. juga macam contoh tadi saya dengar tadi perempuan tu nama apa? Midah nama Midah. Hamidah. Dia beritahu apa? Dia kata benda ni takut sekali lagi bukan Yusof Azmi orang lain pergi pukul. Sama juga macam kita buat keluar satu statement. Tetapi orang bawah ni dia dah menulis perkara-perkara yang boleh menyebabkan caci maki, boleh menyebabkan jatuhkan maruah orang, boleh menyebabkan fitnah kepada Habib Omar tu sendiri. Dan perkara ni kita kena tengok siapa pokok dia tu. Asal dia pokok tu. Siapa yang mengeluarkan statement dan kenyataan. Jadi bila tidak ada statement, tidak ada kenyataan, maka yang di bawah ni tidak akan merasakan tidak ada buat apa-apa pelik-pelik lah. Tapi bila contoh kes minta maaf lah Tuan Syafuddin cerita pasal solat Habib Umar apa semua ni, orang-orang yang di bawah yang duk sokong Syafuddin ni dah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang saya rasa cukup-cukup menghina Habib Umar dan saya sendiri berasa marah. Begitu juga saya kena. Saya ni perawat. Saya pakai Al-Quran tapi kerana saya tidak bersependapat dengan orang lain, mereka menuduh saya seperti uskun, dukun, khurafat, syirik, apa bagai semua. Siapa nak kontrol benda ni, saya nak beritahu. Sebab tu dalam apa kita nak bercakap, minta maaf saya bukan nak menegur tapi saya nak bercakap untuk diri saya sendiri. Nabi SAW pun beritahu, sungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan Nabi beritahu orang yang duduk dekat aku di syurga adalah orang yang memperbaiki akhlak dia, orang yang memperelokkan akhlak dia. Jadi perkara-perkara begini saya pun tahu saya pun kurang akhlak. Dulu saya ingat lagi, saya faham apa dia Tok Singa. Saya faham isunya adalah ada orang tak puas hati dengan apa yang saya buat, dan itu menyebabkan sebahagian orang bising-bising. Dan demikian juga apa yang mereka lakukan itu juga bukan saya seorang buat. Orang lain pun buat macam tu juga. Macam Ustaz Azhar sebut bahawa perkampungan sunnah itu adalah sesat. Tak, saya yakin Tok Singa tak setuju. Dan itu telah menimbulkan marah orang ramai. Ia adalah benda yang sama yang berlaku dekat sini. Dan saya faham isu marah orang ramai, dan ini yang kita cuba selesaikan. Yang macam mana Cap sebut tadi, kita nak cuba tengok ni, macam mana kita nak selesai masalah orang awam ni. Isunya senang saja saya kata. Sekarang ni, kita kalau nak ambil gambar, saya nak on live, dia pun nak on live, baik kita buat live saja. Dan itu adalah satu benda yang bagus. Kenapa perlu jumpa? Saya pun banyak sibuk juga. Bukan orang lain saja sibuk. Tak apa, kalau kita benda boleh berjumpa, kita berbincang. Dah. Pasal apa nak kena jumpa? Tak settle ke kalau kita buat live ni? Nak kena bertepuk tangan juga ke? Tak, kalau berjumpa ni kan lebih baik. Kita ni berjumpa. Tak semestinya lebih baik. Kita tak semestinya lebih baik. Apa benda kita dah buat. Kenapa? Apa halangan untuk kita tak boleh call? Macam hari tu, apa dia Tok Singa. Hari tu kita call, elok lah. Kan maki sana maki sini tak apa lah. Tapi cuma kita call dulu. Lepas tu baru kita buat dialog. Tak ada masalah. Tuan. Kita dua memang elok, tak ada masalah. Tapi bawahan ni yang tak elok. Dah isu kita dengan Yusof Azmi. Ya, kita faham. Sebab tu saya beritahu. Saya nak minta tolong Tok Singa. Tok Singa, saya minta tolong Tok Singa, saya minta tolong Cap. Saya minta tolong sangat-sangat. Sekarang ni, biar saya berbincang dengan Yusof Azmi secara peribadi. Maksudnya, saya nak dengar apa yang dia nak sebut, dan saya pun akan sebut apa yang dia patut dengar secara peribadi. Lepas tu, kita katalah kita nak jumpa ke apa, ikut suka hati. Sebab saya beritahu secara jelas, saya memang tak berminat untuk berjumpa orang ramai. Saya memang
tak berminat, melainkan ada isu-isu tertentu, ada program-program tertentu baru saya pergi. Saya ni memang tak suka keluar rumah. Sebab tu saya jemput datang rumah. Kalau nak jumpa boleh datang rumah saya. Bukannya Itu ada masalah. Saya tak ada masalah. saya cuba dulu, saya cuba berbincang Cuba. dulu. No, Saya positif dalam isu ni untuk kita sama-sama cari jalan penyelesaian yang terbaik ataupun kita saling memahami di antara satu sama lain. Ia akan memberikan kebaikan kepada setiap followers dan juga haters. Sebab apa? Saya benda ni ada sejarah dengan saya. Syihabuddin, Tuan Syihabuddin biasa react video saya pergi rumah orang malam-malam. Betul. Tapi perkara tu berlaku, Syihabuddin ambil tang saya pergi rumah orang. Tapi Betul. Tuan Syihabuddin tak ambil keseluruhan. Itu Betul. saya beritahu. Sebab apa yang saya pergi cari dia? Sebab ada cabar mencabar. Dalam DM, cabar mencabar. Lepas tu dia kata tak apa, dia bagi alamat. Saya pergi dari Pulau Pinang, saya pergi ke Teluk Intan dengan jauh, dengan duit minyak apa semua. Saya nak jumpa, saya dah kata dah, saya tak mau play. Saya nak jumpa, saya nak bersembang dengan dia, saya nak bagi gambaran kenapa hang nak cakap macam ni, kenapa hang nak hina orang-orang macam ni, kenapa hang nak hina Ustaz Muhaizat sebegini rupa, dan tak pasal-pasal petik nama saya tu. Saya nak tahu apa sebab. Saya tahu isu tu, bang. Saya tahu isu tu. Baik bagi saya cakap. Sampai di sana, dia telah telah bagi satu alamat yang fake alamat di rumah Cina. Jadi saya pun jadi macam ditipu di situ kadang itu. Tapi alhamdulillah lah, sahabat-sahabat ni ramai kawan-kawan kita ni. Saya pun tahu undang-undang, kalau saya tumbuk orang saya pun duduk dalam. Saya pun dalam. Jadi kami pergi rumah dia tu. Saya pergi rumah dia, bukanlah kita nak pergi kecoh. Kita nak panggil dia keluar, nak sembang seperti mana dia cabar saya dalam video. Dia cabar. Saya menzahirkan apa yang telah dicabar. Jadi hari ni, jadi benda-benda kau tu bila orang lain pula buat react macam Tuan Syihabuddin, dia menjadi satu benda buruk, negatif kepada saya. Jadi tapi yang tu sebelum kita dialog. Saya pun terima kasih banyak kepada Syihabuddin sebab tegur macam tu. Cuma perkara tu menampakkan buruk pada saya, tapi tak apa, saya pun dah berubah dah. Saya pun nak jadi baik. Jadi saya nak minta, tak apalah, saya cuba tengok jika mana saudara Usuk, sahabat saya, ingin membuat seperti mana permintaan Tuan Syihabuddin, kita berbincang. Kalau tak ada pun, biar dululah, bagi sejuk dululah. Saya boleh insyaAllah, biar dulu saya okey. Kalau biar dulu seminggu dua apa, saya pun tak ada masalah. Sebab memang pada asal pun saya memang tak ada masalah bab ni. Okey, dah bagi saya macam ni lah. Kita mati ayak dululah. Mati ayak dulu, boleh. Saya boleh, tak ada masalah bab mati ayak ni. Selagi kita duk cakap sehari ni, InsyaAllah boleh Tok Singa. Saya boleh setuju dengan bab tu. InsyaAllah saya boleh bagi jaminan kepada Tok Singa, ini adalah kali terakhir saya sebut berkaitan tentang isu ni. Maksudnya berkaitan tentang isu perselisihan antara saya dan juga Yusuf Azmi. Demikian juga saya bagi satu lagi jaminan, iaitu ini adalah isu terakhir, kali terakhir saya sebut berkaitan tentang reaction saya terhadap Habib Omar Hafizahullah. Alhamdulillah. So moga-moga ia dapat memberikan lebih ringan, lebih redup sikit lah. Saya nak kepada situ. Dan saya harap Yusuf Azmi juga pergi ke situ. Ini jaminan saya. Saya macam Tuan Syihabuddin, saya ni orang kata apa, kita adalah sikit basic pondok, kita bisa duduk pondok. Jadi saya tak kata semua Syihabuddin cakap salah semua benda tu. Ada perkara yang baik saya beritahu dah. Cuma saya nak minta lah ni secara saya ikhlas, jujur lah. Bukan saya nak menjatuhkan aib ataupun ni. Saya ikhlas sebab apa? Saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama seperti Tuan Syihabuddin mengucap. Jadi saya nak minta satu, Tuan Syihabuddin, Tuan nak menyampaikan ilmu, saya alhamdulillah, alhamdulillah, kita pun seronok. Sebab apa? Ilmu ni lebih banyak, lebih seronok kita. Cuma saya minta janganlah kita menyampaikan ilmu ni, kita nak mengambil satu contoh tu, kita nak react seseorang. Sebab kadang-kadang kita kena jaga juga percakapan kita. Kerana kita react tu, mungkin kita tak cakap, tak maki hamun Nabi Umar, kita tak maki orang-orang A, B, C, D ni. Tapi penyokong-penyokong kita yang kurang ilmu ni, yang awam, yang pandai-pandai nak jadi penghakim ni, mereka dah tulis macam-macam menghina, menyebabkan jatuh. Maksud Tok Singa ni ialah saya kena jaga sikit lah perkataan saya tu. Ya, itu saya sebab tadi Tok Singa dah message dah komen tadi, petang tadi. Dan saya dah dapat message tu dan saya menerima nasihat berkenaan. Ya, saya menerima nasihat. Sebab tu Tok Singa, saya beritahu kat semua lah. Walaupun Tuan Syihabuddin ni, tapi saya beritahu kat tuan-tuan semua. Dia berani dan dia boleh menerima teguran. Dan saya ucap terima kasih. Ada perkara yang dia menyokong dalam perjuangan saya. Saya ucap terima kasih tu banyak-banyak kat Tuan Syihabuddin. Sama juga, saya pun kalau benda yang baik,
saya pun sokong Tuan Syahabuddin. Cuma ada benda yang saya tak setuju, saya sengak. Saya tak mau nak komplain. Sebab apa? Saya nak jaga akhlak kita, jaga adab saya dengan sahabat ni. Saya tak mau nak bagi kucak kacir. Saya juga buat begitu. Kalau perasaan benda isu Tok Singa 2-3 kali naik ni, saya memang tak sentuh sebab saya kenal Tok Singa selepas dialog tu. Tak, saya pun sebab isu ni saya terpanggil ni sebab saya dengar nama saya banyak kali naik. Mesti naik ah. Rugi tak naik. Lepas tu bila sahabat saya Yusuf Azmi pula naik, jadi saya rasa perlulah saya ke hadapan sedikit untuk menerangkan kepada semua, insya-Allah. Saya nak beritahu Tuan Syahabuddin, Yusuf Azmi bukan seperti pandangan yang kita nampak tu. Baik, insya-Allah. Jadi saya berharap sungguh-sungguh kita boleh buat satu video call dengan saudara Yusuf Azmi, insya-Allah. Saya sangat positif untuk hal tu. Dan saya telah bagi jaminan tadi, ini adalah kali terakhir saya menyebutkan berkaitan tentang isu Yusuf Azmi, demikian juga isu solat ataupun cara bentuk solat Habib Umar. Jadi saya berharap moga itu dapat memberi rangsangan kepada Yusuf Azmi untuk call saya, ataupun tak apalah, kita video call lah, tak kira siapa yang call. Maksudnya ada satu perbincangan yang tertutup secara harmoni dengan niat yang tulus dan ikhlas. Alhamdulillah. Okey, kalau boleh minta maaf Tok Singa dengan Ustaz, kalau boleh saya selitkan sikit lah. Sekarang ni trend orang nampak dekat social media, orang baca tajuk. Sebagai seorang YouTuber, kita tahu antara skill nak menaikkan view adalah letak clickbait. So di antara video-video Ustaz yang saya tengok, okey, ada yang Ustaz reaction tapi bagi positif. Maknanya Ustaz setuju lah ni. Kita just bagi reaction sebab benda tu viral, orang dah bagi, orang kata palatau lah. Macam-macam. Ada yang Ustaz cakap, ni benda ni betul ni sebenarnya. So orang yang salah. Ada juga yang reaction Ustaz bagi, ini memang salah. Tapi disebabkan orang yang jenis tak tengok video habis ni, disebabkan clickbait yang Ustaz letak untuk menarik viewer tu, menyebabkan bila orang nampak aja, reaction terhadap contoh Habib Omar solat apa benda ni, tapi sebenarnya Ustaz setuju dalam video tu. Tapi disebabkan clickbait itulah yang menjadi punca orang duk tuju dekat Habib Omar. Jadi sebenarnya Ustaz, okey, ni mungkin saya salah, saya ada belajar daripada Ustaz saya lah. Walaupun benda tu kita tak dapat nak kawal Ustaz, tapi masih lagi kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab kita dah tahu kita ada follower. Kita pun dah tahu niat kita nak orang tengok. Kita nak orang tengok isi dia. Sebab kita nak bagi ilmu. Tapi kita kena terima juga hakikat yang zaman sekarang orang akan baca tajuk saja. Betul. Jadi itu mungkin Ustaz Syahabuddin boleh pertimbangkan nak buat clickbait boleh, tapi supaya orang tak mislead ataupun orang tak salah faham dengan tanpa tengok video tu. So itu cadangan saya lah. Cadangan tu sangat menarik dan juga bagus. Dan sebenarnya dalam 2-3 minggu ni kami dekat tim saya memang kita duk bincang isu tu juga. Iaitu kita dah tak perlu tarik followers sebab kita dah ada follower. Betul. Jadi kita tak perlu buat clickbait gana-gana sangat dah. Jadi Ustaz, follower dah ada. Saya nak letak clickbait, Ustaz pun selalu tengok saya yalah, video. Sebab saya biasa tengok apa dia cap pun clickbait boleh tahan juga. Tapi waktu tapi Ustaz, view dia berapa kan. Clickbait saya dia lebih kepada kalau orang nak bagi tomahan pun orang bagi dekat saya. Dia tak melibatkan orang lain. Masa itu cara yang dibuat oleh cap lah. Dan saya pun memang ada cara sendiri di dalam buat clickbait itu. Dan kita tahu ini berlaku perubahan apabila followers kita berbeza. Dia clickbait awal-awal tak ada follower, dia lain sikit cara dia punya ganah. Tapi bila kita dah ada follower macam sekarang ni, saya pun dah sembang dengan geng-geng Tok Singa lah, dengan Cap lah, dengan Yusuf Azmi lah. Jadi dah tak main budak-budak kecil lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah saya pun doa macam ni lah. Kita ni macam kita tadi, kita dah sampai hujung zaman ni. Lebih baik kita carilah, kita dapatkan, kita bawa akhlak yang baik, akhlak Nabi. Kita setuju. Betul. Betul, saya setuju. Kita dapatkan Tok Singa. Ya, saya. Tok Singa, kadang-kadang orang mengatakan akhlak yang baik itu adalah dengan bercakap sekadar lembut. Tetapi adakah Tok Singa setuju? Saya setuju lah, cakap lembut tu memang akhlak lah. Tapi kalau Tok Singa buat live kadang-kadang duk marah juga tu, tak berakhlak lah maksudnya. Dia macam ni. Contoh saya nak beritahu lah. Bila mana kita melibatkan penipuan ke apa ke, melibatkan orang lain kena scam ke, itu perlu tegas lah.
Ya iyalah, tegas itu berakhlak ataupun tak? Tegas, Tegas itu berakhlak ataupun tak? benar berakhlak. Berakhlak, betul. Berakhlak cuma dalam konteks tu berbeza, konteks berbeza dalam Dan keadaan. sebab tu saya kata, Konteks dalam video saya ni, Cap, saya tak buat video terus buat. Saya akan buat skrip. Setiap perkataan yang saya baca adalah yang saya baca di teleprompter. Cuma kemudian saya letakkan emosi, saya letakkan percakapan, itu kaedah saya. Sebab apa saya tulis? Setiap benda yang saya nak sebut, saya tulis. Macam semalam saya buat react kepada Yusof Hazmi. Setiap perkataan yang saya sebut tu semuanya ditulis. Sebab apa saya tulis? Sebab saya mahu menjaga perkataan saya. Biar tegas, tetapi jangan kurang ajar. Biar tegas, jangan tidak berakhlak. Biar tegas, jangan maki orang, jangan hina orang. Cuma apabila ketegasan seperti mana Tok Singa, orang salah faham Tok Singa ni gangster. Padahal dia tegas, dia bukan gangster. Saya bukan gangster, saya lover. Betul. Dia kan? Dia lepas. Tak betul. Tok Singa dia bukannya gangster. Bahkan Yusof Azmi pun dia bukan gangster. Tetapi dia tegas di dalam menyebutkan. Bila kita tegas, bukan membawa maksud kita tidak berakhlak. Tidak berakhlak ni maksudnya dia dah melanggar syariat. Yang tu tidak berakhlak. Okey. Baik, yang tu saya setuju. Contoh, kalau Tuan Shihabuddin bertegas tentang maksiat yang berlaku dengan cukup banyak hari ni, dengan program-program konsert yang merapu merepek hari ni semua, saya orang pertama akan like Tuan Shihabuddin. Tetapi dalam konteks yang berbeza, apabila melibatkan ulama, melibatkan guru agama. Yelah, sebab Tok Singa bukan agamawan. Jadi Tok Singa tak boleh masuk dalam bab tu. Kalau Tok Singa masuk bab tu, dia jadi masalah. Bukan masuk. Jadi bila kita nak, kalau Tuan Syibidin kata, okey, semua agamawan, berbincanglah semua agamawan. Biarlah semua agamawan yang membuat satu perbincangan, muzakarah, mengeluarkan fatwa ataupun istihad ke, kias ke, semua mereka, semua agamawan. Tapi hari ni, bila Tuan Syihabuddin membuat satu konteks yang saya rasa tak perlu orang awam pun nak tengok benda-benda. Menurut pandangan Tok Singa lah. Ya, menurut bukan takat pandangan saya, menurut pandangan ramai orang yang akan bersetuju. Tapi saya tak paksa lah. Tak paksa saya untuk ikutkan pandangan tu kan. Saya tak minta tuan pasal. Okey. Jadi perkara itu menjadikan tidak harmonis, sifat tidak harmonis. Sebab apa? Setiap ustaz, setiap ahli ulama dia ada anak-anak murid dia, orang yang nak mengaji dengan dia. Tok Singa. Saya nak ajak Tok Singa juga tengok video-video saya. Sebab cara Tok Singa sebut ni, macam Tok Singa tak tengok video saya. Tak. Bagi saya tengok selalu Syihabuddin. Saya beritahu ada perkara yang saya tengok, ada yang saya setuju, ada perkara yang saya tak setuju. Okey, jadi perkara-perkara melibatkan alim ulama ni, kita perlu bercakap ni tata bahasa kita, perilaku kita. Nak bercakap tegas, alhamdulillah. Tapi jangan kita ambil orang ni individu. Orang ni kuburion. Ya betul. Saya tak pernah sebut perkataan tu. Contoh, saya tak kata Syihabuddin. Contoh. Ada ustaz-ustaz lain lah. Bukan saya lah, tapi jangan pergi cerita pasal saya. Semua ni tasawuf, yang acak apa semua. Perkara-perkara Bukan macam saya tu tak sebut. boleh buat. Bukan Syihabuddin lah. Saya beritahu bukan Syihabuddin bercakap. Jadi perkara-perkara macam tu menjadi tidak baik langsung dalam agama kita. Jadi saya tak sebut benda tu. Jadi apa kaitan dengan saya? Dah, saya bagi contoh. Tak boleh bagi contoh. Kita bagi contoh. Saya beritahu contoh. Jadi saya minta lah sangat-sangat kepada semua hari ni berhati-hati dalam percakapan kita, berhati-hati. Saya setuju. Dalam kita nak mengkritik mana-mana alim ulama. Saya setuju, sangat setuju. Dalam nak kritik ulama pun bukan tak ada adab dia, bukan tak ada dia punya tuan lebih mahir, lebih belajar, lebih ada cara untuk kita nak kritik perbahasan ataupun hukum-hukum yang telah dikeluarkan mana-mana ulama. Jadi ada cara dia, bukan melibatkan orang awam yang tak faham hari ni, menyebabkan orang tulis maki Hamun Habib Omar, maki orang tu, maki orang. Allahu Akbar, saya malu dan saya merasa marah. Itu saya beritahu. Saya sendiri berasa marah. Sebab apa? Orang menghina alim ulama ni seperti mana kacang makan kacang yang hari ni. Ini saya beritahu, ni tegas ni. Tapi ada lembut dia. Ni lembut. Cuma saya minta itulah kepada semua yang mana yang terlibat. Dan juga saya tak kata side belah sana, side belah sini. Mana-mana side pun kena jaga. Saya pun saya tak kata side ustaz aku betul ya. Tak, kalau tak betul dia duk Tak betul lah kan. duk mencarut dalam apa masjid saya tak setuju. Saya bak terang saya tak setuju. Tu dia. Betul, saya setuju. Saya tak suka benda-benda macam tu. Benda-benda yang mengajak keburukan orang, mengajak cerita benda-benda lucah, cerita benda-benda mengaitkan orang. Itu saya tak setuju langsung. Tapi saya nak minta kita, dalam kita menyampaikan ni, baiklah kita
datangkan Saya faham apa mesej Tok Singa. Iaitu lebih berhati-hati ketika menyebutkan. Saya akan teruskan saya punya reaction dan sebagainya. Cuma saya mengambil apa yang Tok Singa sebut, iaitu lebih berhati-hati di dalam bercakap ataupun mengkritik para ulama sebagai contoh. Sebagai ulama sebagai contoh. Sebab ini adalah dalam bidang saya, dalam bahagian saya. Jadi memang dalam pada kerja saya lah. Tapi cumanya mungkin nasihat yang bagus daripada Tok Singa tadi, iaitu lebih berhati-hati di dalam berkata-kata, di dalam mengkritik. Itu saya ambil sebagai bukan sebagai pedoman saya memang ambil sungguh-sungguh lah. Saya pegang sungguh, insya-Allah. Terima kasih banyak Tok Singa. InsyaAllah. Tapi kalau Tuan Syukri nak buat perkara bab maksiat ni, roja kita turun. InsyaAllah mesti roja punya. Mesti Yang tu saya tahu. InsyaAllah kita mesti sepakat. InsyaAllah. Clear. Tu saya syok untuk Singa. Baik. InsyaAllah saya pun nak turun. Saya mohon ampun maaf kepada Tuan Syahbudin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tok Singa. Pemata Sakinah dan sahabat kita nama Pak Tau, dan juga seluruh follower dan haters saya mohon ampun dan maaf. Dan saya minta tuan-tuan doa lah, walaupun tuan-tuan tak suka saya, tuan-tuan doakan saya, insya-Allah. Semoga Allah Taala rahmati saya, insya-Allah, dan saya pun doakan semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Kap. Silakan, Kap. Salam Ustaz. Okey. Aduh. Ustaz perasan tak tadi? Kita dah tone down, api dah mula malap, dah malap. Wah, naik balik Ustaz. Aduh. Biasa tu. Biasa tu, Kap. Jangan takut sangat, Kap. Kap pun YouTuber. Macam-macam haters komen dah keluar. Saya ni, Kap. Komen ni. Kita jangan ambil berat sangat, Kap. Kita ambil berat kalau dia penat kat kotak, Kap. Tadi macam ini dan saya banyak setuju dengan Tok Singa tadi. Ini kita santai lah. Okey. Tadi Betul. sebab nampak tadi, okey, Tok Singa dah bagi cadangan, lepas tu Tok Singa pun dah setuju yang Ustaz nak personal call apa semua kan. Nampak macam dah nak habis lah Ustaz. Tapi Ustaz bagi point pula. Wah, naik balik. Nampak Ustaz. Itu cara kita bergurau. Oh, cara gurau Oh, okey. Saya baru tahulah. Tak ada. Tok Singa memang bagus. Saya memang okey dengan Tok Singa. Sebab tu saya suka dialog. Sebab lepas dialog, saya sangat husnuzon banyak kepada Tok Singa. Saya tahu Tok Singa banyak tak setuju dengan saya dan saya juga tak setuju dengan Tok Singa. Tapi kita boleh bersepakat untuk tidak bersetuju. Okeylah. So, saya pun nak minta diri dulu, saya doakan supaya terima kasih banyak, Kap. Perkara ini diselesaikan dengan cara yang paling terbaik tanpa berefek dekat orang ramai lah. Itu sajalah yang saya harapkan. Amin semua. Sekali guys, tolong doakan. In the end, kita orang Islam, kita sama-sama nak masuk syurga juga. Kita nak mati dalam husnul khatimah juga. So daripada kita duk provoke, kita duk cocok-cocok antara satu sama lain. Okay, sebelum tidur ni kita doakan, pagi besok tiba-tiba dah keluar Syihabuddin dan Yusof Azmi berdamai. Alhamdulillah. Kita nak pun. InsyaAllah. Okay, alright. Terima kasih guys. Terima kasih Ustaz. Permata Sakinah, Nazmi. InsyaAllah Ustaz, nanti kalau ada masa bolehlah kita buat konten sama-sama pula. Clear insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih, Kak. Okay guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.